Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kita membincangkan soal integriti dan supaya para peserta memahami dengan lebih dalam isu-isu yang berkaitan dengan integriti. Rasanya wajar kita menyorot kepada Global Corruption Index. Berdasarkan laporan Transparency International 2011 Corruption Perception Index, iaitu CPI, Malaysia menduduki tempat ke-60 daripada 180 buah negara. Jadi agak jauh lagi, kita berada di pertengahan. Tempat ke-60 daripada 182 buah negara. Dan kalau kita lihat dari segi ranking, kedudukan yang pertama berada di dalam integriti yang baik ialah New Zealand, kedua Denmark, dan negara kita Singapura, negara jiran kita Singapura berada dalam kedudukan ranking yang kelima. Dan sebuah negara maju iaitu Jepun berada dalam ranking yang ke-14. Dan negara yang paling teruk rankingnya berada tempat 182, berkongsi tempat Korea Selatan, Korea Utara dan Somalia. Jadi berdasarkan rating Perception Index ini, kita dapati masih banyak lagi usaha-usaha yang diperlukan dalam meningkatkan integriti di negara kita. Terbaru, keputusan kaji selidik yang dikemukakan oleh Presiden Transparency International Malaysia, Datuk Paul Loh, beliau menyatakan kira-kira 75% daripada syarikat di Malaysia percaya bahawa usaha anti rasuah kerajaan di sektor swasta masih tidak berkesan. Kaji selidik tersebut juga meninjau di antaranya pandangan syarikat-syarikat yang beroperasi di Malaysia terhadap kehilangan kontrak ataupun peluang-peluang perniagaan terhadap pesaing adalah disebabkan rasuah. Dalam hal ini, syarikat-syarikat tersebut kira-kira 50% menjawab ya. Ini memberi gambaran yang buruk kepada suasana perniagaan di negara kita. Selain itu, dalam akhbar tempatan juga, iaitu Pemangku Raja Perak Darul Rizwan, Yang Mulia Dr. Raja Nazrin Shah semasa merasmikan seminar Integriti Tonggak dalam Tabih Urus yang Baik di Putrajaya baru-baru ini, menyatakan kelangsungan kerajaan atau mana-mana organisasi tak dapat dipertahankan tanpa budaya integriti yang tinggi, iaitu jika berlaku rasuah. Ini bermakna integriti adalah satu kemestian. Saya juga ingin memberi contoh-contoh kes-kes tidak berintegriti di dalam koperasi. Contohnya, jika kita sebagai anggota lembaga koperasi diberi tanggungjawab menguruskan pembelian tanah untuk koperasi, sebaliknya kita menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan diri dengan meminta komisen daripada penjual sehingga menyebabkan koperasi terpaksa membeli tanah pada harga yang lebih tinggi ataupun lebih mahal daripada nilai pasaran. Maka pada ketika itu, kita bukan sahaja seorang anggota lembaga yang tidak berintegriti, tetapi juga pengkhianat kepada koperasi. Berdasarkan hasil-hasil siasatan oleh Suruhanjaya Koperasi Malaysia, saya juga akan memberi contoh-contoh kes-kes tidak berintegriti yang lain. Sebagai contohnya, terdapat kes koperasi menjual tanah, tetapi apabila harga jualan belum diterima sepenuhnya, anggota lembaga telah menandatangani pertukaran hak milik tanah koperasi. Ini telah menjejaskan kepentingan koperasi. Sepatutnya dalam hal-hal penjualan yang sebegini, pihak penjual hendaklah membuat bayaran kepada peguam, iaitu stakeholder yang dilantik oleh koperasi terlebih dahulu. Barulah anggota lembaga boleh menandatangani dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pertukaran hak milik tanah. Contoh yang kedua ialah terdapat juga koperasi yang mengadakan usaha sama dengan sebuah syarikat di mana koperasi memegang equity melebihi 60%, iaitu memegang kuasa majoriti yang sepatutnya mempunyai kuasa kawalan ke atas syarikat usaha sama tersebut. Tetapi dalam perjanjian yang ditandatangani dalam usaha sama tersebut, koperasi tidak memegang kuasa kawalan. Dalam kes ini, koperasi dan syarikat usaha sama tersebut mengadakan projek menternak ayam. Jadi apabila dalam perjanjian tidak dinyatakan koperasi mempunyai kuasa kawalan ke atas usaha sama tersebut, maka koperasi tidak ada kawalan ke atas projek-projek peternakan ayam tersebut dan menyebabkan koperasi berlaku kerugian. Dalam kita membincangkan hal-hal integriti,
saya rasa elok juga kita menyorot kembali fiasko yang berlaku dalam gerakan koperasi untuk kita jadikan pedoman dan tauladan supaya kes-kes begini insya-Allah tidak akan berlaku lagi di masa hadapan. Yang pertama, saya rasa tuan-tuan semua masih ingat lagi dalam tahun 1975-78, iaitu Bank Rakyat mengalami kerugian 65 juta. Ini berikutan daripada kes-kes yang melibatkan tidak ada integriti di dalam pengurusan dan pentadbirannya. Namun begitu, pada hari ini, berdasarkan kelemahan tersebut, Bank Rakyat telah bangun semula menjadi sebuah koperasi yang paling berjaya di negara kita, ya, menjadi sebuah koperasi yang tersenarai di indeks 100 koperasi terbaik. Selain itu, terdapat juga krisis koperasi yang melibatkan koperasi pengambil deposit, iaitu pada tahun sekitar 85 hingga 86. Terdapat 35 buah koperasi yang telah mengambil deposit berjumlah 4 bilion. Dalam kes ini, anggota lembaga koperasi telah bertindak secara tidak berhemat dan juga tidak berintegriti, di mana telah menawarkan pulangan 10% setahun kepada pendeposit. Sedangkan wang yang diterima tersebut dilaburkan untuk projek jangka panjang yang tidak memberi pulangan yang setimpal sebagaimana yang dijanjikan kepada pendeposit-pendeposit. Akhirnya, koperasi mengalami masalah kewangan dan berlaku panic withdrawal, dan ini menjejaskan integriti koperasi ataupun keyakinan masyarakat kepada gerakan koperasi. Dalam usaha mengatasi masalah ini, pihak kerajaan telah rescue dengan mengeluarkan belanja lebih kurang 1 bilion ringgit. Selain itu, terdapat juga krisis pada tahun 1997 ataupun 1988, iaitu terdapat 694 buah koperasi yang telah membuat pelaburan dalam saham berjumlah 1.25 bilion. Dan daripada jumlah ini, sebanyak 59 buah koperasi telah membuat pelaburan saham dengan mengambil pinjaman daripada bank. Dan hasil pemeriksaan dan siasatan Suruhanjaya Koperasi Malaysia ataupun dulunya dikenali sebagai Jabatan Pembangunan Koperasi, didapati kebanyakan pelaburan tersebut telah dibuat tanpa mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada pihak Jabatan Pembangunan Koperasi. Dan apabila berlaku krisis keuangan pada tahun 1997 dahulu, maka saham-saham telah jatuh dan pihak koperasi menanggung hutang di bank, dan kesannya koperasi terpaksa membekukan aktiviti-aktiviti pinjaman dan terpaksa menanggung hutang yang berat kepada pihak bank.